Kejuaraan Asia Racing Championship 2022 singgah di litar antarabangsa Sepang bagi pusingan kedua pada 27 hingga 29 Mei yang lalu. Menjadi kejuaraan antarabangsa pertama diadakan di Malaysia selepas pandemik COVID-19, pastinya ia memberi kelegaan buat peminat lumba motosikal tanah air untuk menonton aksi-aksi hebat pelumba negara selepas lebih 2 tahun menanti. Lebih menarik lagi, kategori baru TVS Asia One Make Championship diperkenalkan buat pertama kali dengan dua pelumba Malaysia, Muhammad Fitri Ashraf Razali dan Muhammad Harith Farhan Baharin terpilih untuk bersaing bagi musim ini. Muhammad Fitri Ashraf Razali menebus kekecewaan di perlumbaan 1 dengan menafikan saingan 3 pelumba lain dari Thailand dan Indonesia untuk memenangi perlumbaan 2, manakala Harith Farhan Baharin tidak dapat menamatkan perlumbaan. Fitri Ashraf kini menduduki tempat ketiga keseluruhan menuju kesaingan pusingan ketiga yang dijadualkan bakal berlangsung pada 12 hingga 14 Ogos nanti di Sugo, Jepun. Kategori underbone 150cc yang turut diwakili ramai pelumba tempatan turut hangat dengan aksi pintar memintas yang menyaksikan lebih 10 pelumba bersaing di kelompok hadapan. Kepintaran pelumba dan kemampuan jentera menjadi penentu dan pemenang hanya dapat ditentukan di saat-saat akhir apabila Muhammad Hafizah Rofa dari pasukan 1XOX TKKR Racing Team mengharumkan nama negara dengan memenangi perlumbaan 1 hanya dibezakan 0.092 saat dengan rakan sepasukan dari Indonesia Wahyu Aji Trilaksana. Perlumbaan 2 juga berlangsung sengit sehingga ke penghujung perlumbaan. Namun kali ini tumpuan ke arah Nazirul Izzat Muhammad Baharudin dari pasukan Umar Racing Yamaha Maju Motor Asia Team yang menampilkan tunggangan yang hebat sehingga beliau mampu memenangi perlumbaan 2 ini dengan jarak masa hanya dibezakan kurang 1 saat dengan 5 pelumba yang lain. Setakat 2 pusingan, pelumba Indonesia Wahyu Aji Trilaksana dari pasukan 1XOX TKKR Racing Team menerajui kedudukan keseluruhan dengan 65 mata, namun 4 pelumba Malaysia mengikuti rapat di belakang. Dengan masih banyak baki pusingan yang menanti, perebutan kejuaraan akan hanya menjadi lebih hangat. Beralih ke kategori Asia Production 250cc. Walaupun tidak berjaya berada di podium pada kedua-dua perlumbaan, pelumba Malaysia yang beraksi di kategori ini memperolehi pengalaman berharga bersaing bersama pelumba hebat dari seluruh Asia. Pelumba pasukan Motor Sniper Manual Tech Racing Team dari Indonesia, Andi Muhammad Fadli mendominasi pusingan 2 ini dengan memenangi kedua-dua perlumbaan. Beliau kini memimpin kedudukan keseluruhan dengan mengutip 91 mata, manakala seorang lagi pelumba Indonesia dari pasukan Astra Honda Racing Team, Reza Danika di tempat kedua dengan 77 mata. Pelumba negara Muhammad Akid Aziz dari pasukan 1XOX TKKR Racing Team hanya berada di kedudukan ke-13 keseluruhan. Akan tetapi, perjalanan masih panjang dan banyak perkara positif yang boleh diambil dalam meneruskan baki cabaran musim ini. Lumba tempatan terus mendominasi kategori Super Sport 600cc di pusingan kedua ini. Dengan beraksi di halaman sendiri, momentum dari aksi terbaik pada pusingan 1 yang lalu dapat diteruskan dengan Muhammad Ibrahim Norodin dari pasukan SIC Racing berjaya menamatkan perlumbaan di tempat pertama setelah bersaing hebat bersama trio Bonsu Honda Racing iaitu Khairul Ida Hampawi, Azroy Hakim Anwar dan Muhammad Helmi Azman dengan masing-masing di kedudukan kedua, ketiga dan keempat. Di perlumbaan 2, pelumba Malaysia terus mendominasi perlumbaan biarpun dicabar oleh pelumba Astra Honda Racing Team dari Indonesia, Andi Farid Izdihar. Namun berberkatkan semangat beraksi di halaman sendiri, kali ini giliran Helmi Azman memenangi perlumbaan dibezakan hanya 0.080 saat dengan Andi Farid Izdihar, manakala Khairul Ida Hampawi di tempat ketiga. Selepas 2 pusingan yang sangat positif, kedudukan keseluruhan kini diterajui Muhammad Helmi Azman dengan mengumpul 83 mata. Visi pasukan Bonsu Honda Racing untuk kembali menggenggam mahkota kejuaraan Super Sport 600cc tahun ini tampak cerah.
Adakah mereka mampu kali ini selepas kali terakhir mendakap kejuaraan bersama Zakwan Zaidi pada tahun 2016? Pasti menarik untuk kita semua nantikan. Sekarang kita beralih ke kategori utama Asia Superbike 1000cc. Pelumba negara dari pasukan Honda Asia Dream Racing Wishawa, Zakwan Zaidi yang beraksi cemerlang pada pusingan pertama yang lalu, terus menampilkan aksi terbaik dengan mencatatkan masa terpantas di hampir setiap sesi. Namun, seorang lagi pelumba negara, Kasma Daniel Kasmayuddin dari pasukan Yamaha Jemlu Racing Team ASEAN mencatatkan masa terpantas di sesi kelayakan dan akan bermula di petak utama perlumbaan. Perlumbaan satu berlangsung dengan cukup sengit, menyaksikan pendahulu perlumbaan bertukar beberapa kali sebelum Kasma Daniel Kasmayuddin memperolehi momentum terbaik beliau dan berjaya menamatkan perlumbaan di tempat pertama. Pelumba Jepun Haruki Noguchi dari pasukan SDG Motorsport Hard Pro PH berada di kedudukan kedua diikuti pelumba Thailand Apiwat Wongtananon dari pasukan Yamaha Thailand Racing Team. Perlumbaan dua juga berlangsung sengit. Kali ini giliran Haruki Noguchi mempamerkan aksi tunggangan terbaik apabila beliau berjaya mengukuhkan kedudukan sebagai pendahulu perlumbaan dan terus memenangi perlumbaan dua ini. Zakwan Zaidi juga berjaya menebus kekecewaan di perlumbaan satu apabila berjaya menamatkan perlumbaan di tempat kedua, diikuti oleh Adam Norodin dari pasukan 1XOX TKK Racing Team di tempat ketiga. Kedudukan keseluruhan kini dipimpin oleh Zakwan Zaidi dengan mengumpul 78 mata, hanya 4 mata dibezakan dengan Haruki Noguchi di tempat kedua. Dapatkah Zakwan Zaidi meneruskan genggaman pelumba Malaysia sebagai juara Asia Superbike 1000cc selepas Azlan Shah Kamaruzaman? Sudah pasti seluruh peminat lumba motosikal negara akan teruja menunggu sehingga ke penghujung musim nanti. Dan kesemuanya bersedia sekarang ini. Bersedia dilepaskan, lampu merah akan nyalakan untuk mereka bermula sekarang. Dilepaskan. Oh, agak perlahan sikit Zulhilmi Yazid atau Fendi Hadi yang dapat bertindak dengan lebih baik lagi. Dia dapat bergerak ke hadapan. 61 adalah Azrin Osman dan juga meluru ke depan, tapi kita lihat menuju ke selektor yang pertama. Zulhilmi Yazid cuba untuk merampas kembali kedudukan di hadapan. Zulhilmi di depan, tidak ketinggalan juga Azrin dalam kelompok dapat Azrul juga dalam kedudukan selekor yang kedua ini. Selekor yang perlu lebih berhati-hati. Permulaan selamat, tiada pelanggaran, tiada pelumba yang jatuh. Jadi kelompok hadapan semakin sengit, terus meluru di depan 98 itu Zulhilmi. Kita lihat dia begitu bergaya di depan menuju selekor yang ketiga. Di belakangnya ada gap sedikit, itu Khairul Firdaus yang mengambil alih di belakang Zulhilmi Yazid. Di awal perlumbaan kedudukan masih rapat lagi, tapi ini adalah perlumbaan yang mana hanya ada 6 pusingan sahaja untuk mereka, 6 lap sahaja. Jadi sprint untuk semua pelumba kita ni agak bagi perlumbaan ini agak panjang juga, dan 6 lap akan perlu digunakan sepenuhnya dan pelumba perlu untuk bergerak dengan cepat. Dan jika tidak, seperti yang kita saksikan sekarang ini, 3 pelumba telah pun menjalankan diri. Belum sampai pun satu pusingan, tapi telah pun menjalankan diri. 3 pelumba di hadapan. Ditupai oleh Zulhilmi Yazid 98 dengan 75 adalah Ahmad Syamil Akmal dengan nombor 5 Khairul Firdaus Kazin. Di mana Azrul Rafaeli dan Azrul Osman ketinggalan di belakang nampaknya. Jauh. Jadi ini adalah kedudukan yang perlu lebih cepat diperbaiki oleh Azrul. Dia berada di kelompok yang kedua di belakang ini. Kemudian begitu juga dengan Azrin. Namun terarah depan Zulhilmi.
Syamil dan juga Khairul Firdaus. Khairul Firdaus bijak dalam pusingan ataupun lap yang pertama tadi untuk menempatkan dalam 3 kelompok di depan. Sekarang ni sama ada kelompok di belakang dapat mengejar atau tidak, kerana mereka hanya ada 5 lap saja lagi. Dan tapi di ke depan ni mereka bersaing dan kedudukan rapat ini beri peluang ke belakang untuk sampai. Telah pun hampir sampai sebenarnya 4 pelumba ini. Mereka perlu bekerjasama sekarang untuk mengejar pelumba di hadapan. Tapi gap ada kita lihat tadi dalam 2 saat di hadapan. Tapi sekarang gap telah pun berubah. Ada jarak antara kumpulan di hadapan, kelompok hadapan ini dengan pelumba yang kelompok di belakang nombor 16 yang berada di tempat yang ke-4 ke-19 saya. Yang berada di kelompok belakang kerana jarak yang kita lihat. Kedudukan 4 pelumba di depan. Zulhilmi masih di depan sekarang ini. Jengkakan kedudukannya Zulhilmi di tempat yang pertama. Dia tidak jauh kerana sekarang ini di belakang jauh tinggalkan. Di depan maksud saya tidak jauh. 4 pelumba yang rapat, tapi yang ini memang ketinggalan jauh sedikit di belakang. Dalam pusing ataupun lap yang ketiga ini menuju lap yang keempat ni, seolah dia memperlahankan cuba untuk mengikuti di belakang, namun menyedari tadi ada seketika dia ada di kedudukan yang ketiga keempat, namun dia tidak mahu melepaskan pendahulu kita lihat menuju straight line. Dia akan terus menguasai kelebihan. Padahal sebelum itu ialah Khairul Firdaus dalam selekor ke-6 menuju selekor 8. Khairul menguasai di depan, kemudian Zulhilmi akan memintas kedudukan ini. Yang menariknya adalah Aiman Hafiz Syaril melakukan masa terpantas di Rita dengan 1 minit 24.14 saat. Itu best time untuk Aiman Hafiz Syaril berbanding dengan Khairul Firdaus melakukan 1 minit 25.956. Zulhilmi terbaik 1 minit 26.089. Jadi kalau kita lihatkan seperti Lan katakan, Zulhilmi dia ada kelebihan kelajuan daluan lurus, tapi dengan syarat dia berada rapat di hadapan. Jika termasuk ke bahagian dalam untuk keluar agak lambat sedikit tu, dia memecut laju dan dia goyang sedikit tadi. Tapi kedudukannya masih lagi rapat. Kita akan lihat juga di mana Aiman Hafiz Syaril kerana catatan terpantas yang lakukannya yang membolehkan dia berada di depan sekarang ini. Dia ada kelajuan. Dia ada kelajuan untuk melakukan catatan yang baik dan dia ada kelajuan untuk berada di depan lain-lain pelumba. Jadi kekal sebagaimana saya katakan, Khairul Firdaus dia kerap kali di sekor kita dia akan masuk dalam, dan sebabkan itu kita tengok 3 pesaingnya yang lebih luar dan sekaligus menolak Khairul Firdaus di kedudukan yang keempat. Ada gap di situ. Tapi perhatian kita masih terarah kepada Zulhilmi. Dia berada di kedudukan yang kedua sekarang ini, Armi. Kedudukan yang kedua, kedudukan yang dia mahukan. Macam Lan kata-kata tadi, keluar sekor terakhir dia boleh memecut sama ada dia dapat lakukan sekali lagi atau tidak. Di dalam hit tadi, jika akan sampai sekor yang agak panjang untuk menuju ke luar lurus ke gagasan penamat sekarang ini. Di antara Aiman Hafiz Syaril dan Zulhilmi Yazid. Zulhilmi semua memecut lagi untuk sampai ke saat penamat yang ada 2 kelompok ini. Aiman Hafiz dan Zulhilmi akan sampai terlebih dahulu. Zulhilmi sampai. Zulhilmi sekali lagi berjaya lakukannya. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh Zulhilmi dan dia bijak, taktikal dan juga keyakinannya. Dia membiarkan terlebih dahulu Aiman Hafiz untuk berada di depan menuju sekor yang ke-8 di penghujung hampir-hampir. Hanya beberapa meter saja dia di penghujung memintas kedudukan untuk menjuarai pusingan ketiga. Lan yang menjangkakan tadi ini akan berlaku dan dia menjadi seperti yang dijangkaan kerana apa yang dilakukan oleh Zulhilmi Yazid tadi untuk menangi perlombaan. Trofi kepada pemenang. Tempat yang ketiga adalah Ahmad Syamil Akmal. Tempat yang kedua Muhammad Aiman Hafiz Syaril yang bermula petak yang ke-25. Dia mengejar jauh untuk naik ke atas dan pemenang Muhammad Zulhilmi Yazid yang memucut laju menewaskan Aiman Hafiz Syaril untuk menangi perlombaan. Podium bagi pusingan yang ketiga Petronas Sprinter Pro M Cup, Muhammad Zulhilmi Yazid, Aiman Hafiz Syaril dan Ahmad Syamil Akmal.
gentle, tapi kita lepas ketika kembali ke Lita, nantikan lampu merah akan dinyalakan untuk mereka mulakan perlumbaan di hadapan Azroy, Izzat dan Muzakir. Lepaskan sekarang permulaan yang siapa yang terlebih dahulu bergerak ke depan. Kita lihat Izzat dan meluncur laju depan, dan sekali lagi permulaan yang tidak terbaik, tapi diharapkan bersebelahan dengan Azroy. Dan kedudukan juga itu adalah Muzakir yang juga sampai ke stekor pertama. Yang penting untuk mereka keluar di stekor pertama dengan keadaan yang selamat, tidak ada sebarang insiden antara semua pelumba menuju ke stekor yang kedua dengan Muzakir berada di depan. Agak kelompok yang besar, suka kita lihat siapa di depan, tapi di depan itu adalah nombor 92 Muzakir Muhammad yang berada di tempat yang pertama sekarang ini. Satu permulaan yang cukup bertenaga seiring melepasi seleko yang ketiga. Masih selamat, tiada perkara yang tidak baik untuk berlaku untuk mereka. Kemudian mereka akan terus menuju di seleko yang keempat, kelima. Masih cuba untuk menarik satu sama lain. Inilah yang menariknya, kita akan nantikan di penghujung nanti. Namun masih lagi Afif sentiasa dalam kelompok hadapan. Dia tidak mahu terlalu jauh. Kasma sekarang memburu. Kasma memberikan tentangan, dia mendahului pada seleko yang baru dilepasi kedudukannya kedua. Dan Helmi sebelahnya, Kasma, Helmi dan Izzat Zaidi sekarang ini yang 1, 2 dan 3 track limit first warning untuk 27, 12 dan 16. Track limit yang berada di laluan lurus di hadapan dengan keluar pada pit, dan sekarang ini Helmi di tengah-tengah berjaya sampai lalu Izzat di belakang sedikit, Helmi dan Kasma di depan. Kasma yang mengambil giliran di depan. Ada kedudukan yang sangat rapat, dan mereka dah menempuh selektor tidak menuntut satu sama lain. Wah, itu banyak perkara perlu dipikirkan oleh pelumba. Belakang kelajuan yang mereka ada ini dengan catatan masa yang mereka lakukan 1.15 oleh Nazrul Izzat tadi, dengan memang satu tugas yang berat untuk mereka sekarang memastikan untuk berada dalam kumpulan. Kerana nama yang kita selalu sebut, tapi Muzakir ada kat sini, Rozaiman dalam ini, Haziq Fairuz, Faiz Zakri, Izam Iqmal, Helmi Azman, semua dalam kumpulan ini. Ini kedudukan tindakan yang dilakukan oleh Kasma, namun Afif tidak membenarkan Kasma untuk memintas kedudukannya. Ya, Afif di depan sekarang. Afif dan Kasma, 1 dan 2. Dan tempat yang ketiga Izzat, dan telah sampai seorang pelumba YSOX yang kita lihat di tengah-tengah antara itu adalah Rozaiman ataupun Rozaiman mungkin yang telah sampai untuk lintas berada di dalam barisan hadapan kelompok ini sekarang. Kita lihat, saya boleh nampak di sini Faiz Zakri, Faiz Zakri Sabri yang telah pun sampai, kerana agak suka untuk melihat nombor kerana mereka agak rapat. Di depan sekarang ialah 92 itu Muzakir, tapi Kasma sentiasa dalam kelompok ini. Dia akan terus memerhatikan, melihat. Dia akan mengawal. Dia akan mengawal cuba untuk mengawal kerana permainan. Tapi bayangkan bila masa mereka akan keluar. Jika terlalu awal akan dikejar, terlalu lewat akan suka untuk keluar, untuk memecut laju ke hadapan. Dan itu yang bermain di fikiran mereka sekarang ini, kerana mereka menuju ke pusingan yang terakhir. Azroy di sana. Sayang di 20 belakang meter sikit jatuh. di belakang. 18 ialah seorang pelumba. Sayang, Tengku Amirul yang terkeluar, ya. Kembali di depan mula kerana kita debaran. Di depan lagi kita berikan tumpuan 27 Kasma yang berada di hadapan tempat yang pertama. Sekarang Nazrul Izzat bersebelahan sekarang ini. Di belakangnya adalah Iqbal Amir Abdul Malik nombor 21, diikuti dengan Afif dengan 22 Yuzi juga mulai sampai Cara Chadras dan juga Azroy dia ada di situ dalam kelompok yang pertama ini. Sangat rapat kedudukan, dan ini adalah gambaran kepada apa yang berlaku pada pusingan akhir nanti, kerana Azra telah pun sampai di depan sekarang ini. Mereka pada pusingan yang terakhir. Pusingannya akan mengerak langkah semakin laju, masuk dari dalam. Kita lihat satu kedudukan yang cukup berani menuju seleko yang kedua. Azroy di depan seiring. Belum salah untuk Azroy. Helmi pun telah sampai. Helmi telah sampai dalam kelompok hadapan sekarang. Tapi dapat mengawal dengan terbaik sekarang ini. Hampir terjatuh, tapi di hadapan kita lihat itu adalah Azroy bersama dengan Helmi yang berada di depan, dan Izam Iqbal juga. Afif dalam kedudukan ini. Afif sentiasa mengekori. Dia dalam pace, dalam kedudukan terbaik. Dia akan mengorak langkah menuju di seleko yang ke-8 nanti. Di mana Kasma agak ke belakang sedikit. Ya, Kasma belakang sedikit. Izam Iqbal yang berada di depan sekarang ini. Helmi dan Azroy
yang berada kedudukan boleh mencabar. Oh, Afi telah pun sampai. Afi telah pun sampai ke kedudukan sekarang. Tapi Izam Iqbal yang berada di depan menuju ke selekor yang terakhir sekarang. Dan sebenarnya Helmi Azman juga terlibat ni, Helmi. Dia dah makan dalam. Masuk. 20 meter jatuh di belakang. 30 meter jatuh. Depan Nazrul Izzat sekarang bersama dengan Izam Iqbal. Nazrul Izzat akan sampai ke tamu nama tempat pertama sekali bersama dengan Izam Iqbal. Sampai terlebih dahulu antara kedua kelompok. Ya, Nazrul Izzat di tempat yang pertama dengan Izam Iqbal tempat yang kedua. Perbezaan 0.08 saat saja antara mereka. Iqbal di tempat yang ketiga, Helmi 4, Azroy 5. Nazrul yang berjaya menang pada percubaan kali ini. Dalam keadaan yang cukup kelam kabut menuju selekor yang ke-8, terjatuh di situ agak terganggu, namun di depan itu kita lihat Nazrul Izzat dia menggunakan peluang. Sayang untuk Azroy, dia dalam kelompok di hadapan garisan lurus, agak ketinggalan sedikit dan berakhir di kedudukan yang ke-5. Alman Syafiq Zainuddin, pengurusan penajaan Korporat Petronas, menyampaikan hadiah untuk ketiga pemenang Azroy, Izam dan Nazrul Izzat. Nur Halid Nozan menyampaikan hadiah kepada pasukan Petronas Sprinter Yamaha Matsumoto untuk piala trofi berpasukan pusingan yang ketiga bagi CP 150.